Darurat. Sebut saja perkataan darurat, pastinya semua negara tidak mahu perkara ini berlaku. Impaknya sangat dahsyat dan meninggalkan kesan bagi tempoh yang lama. Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu turut pernah mengisytiharkan darurat pada tahun 1948 yang hampir meragut peluang Malaysia dalam mengecapi kemerdekaan. Namun, darurat pada tahun 2021 ini tidaklah seperti peristiwa dan detik terdahulu yang dibayangkan. Darurat pada kali ini fokus untuk menangani COVID-19 seperti yang dititah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Maka tidak janggal jika dinamakan sebagai darurat kesihatan. Tren pesakit positif COVID-19 kebelakangan ini sangat meresahkan. Graf pesakit melonjak tinggi sehingga mencapai 4,000 pesakit sehari. Suatu angka yang menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan semula hampir di seluruh Malaysia. Baginda Sultan turut bertitah agar proklamasi darurat ini benar-benar menurunkan graf positif COVID-19 dan sekaligus dapat memberi harapan baharu bahawa Malaysia bebas COVID-19 selewat-lewatnya Ogos ini. Namun, masih lagi terdapat segelintir rakyat Malaysia tidak memahami apa itu proklamasi darurat. Darurat bermaksud suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Pengisytiharan darurat merupakan suatu pemasyhuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui satu pewartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Adakah pengisytiharan darurat dibenarkan oleh perlembagaan? Perlembagaan membenarkan pengisytiharan darurat melalui Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 150 secara jelas menyebut jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa satu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan, kehidupan, ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya suatu perisytiharan yang bermaksud sedemikian. 3 asas atau alasan boleh digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi membuat pengisytiharan darurat, iaitu ancaman ke atas, keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam. Berapa lama tempoh darurat akan dilaksanakan? Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini bermula 11 Januari sehingga 1 Ogos 2021. Adakah kemungkinan tempoh darurat ini ditamatkan lebih awal? Tempoh darurat boleh ditamatkan lebih awal sekiranya angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Berdasarkan nasihat jawatan kuasa khas yang akan dibentuk membabitkan ahli parlimen kerajaan dan pembangkang, pakar kesihatan dan pihak berkaitan. Adakah Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri dan ahli Exco Kabinet Negeri boleh menjalankan tugas seperti biasa? Kerajaan yang wujud sebaik sebelum proklamasi darurat dikeluarkan hendaklah terus berfungsi seperti sedia ada. Jemaah Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Kabinet Negeri hendaklah menjalankan tugas berdasarkan kuasa eksekutif yang telah diberikan di bawah undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Bagaimanakah dengan aktiviti sektor ekonomi? Menangkan penutupan sektor ekonomi akan memberi kesan teruk kepada ekonomi negara dan juga kepada rakyat. Aktiviti-aktiviti ekonomi tidak akan ditutup, malah akan terus berfungsi seperti biasa, tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP dan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa. Kerajaan akan memastikan aktiviti ekonomi tidak terhenti agar rakyat mampu untuk terus bekerja. Demikianlah beberapa persoalan yang selalu bermain di fikiran rakyat buat masa kini. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Komunikasi Strategik Negeri Perak, media kerajaan negeri.